Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nuliana Syafiqah Cik Faiz untuk Buletin Mingguan MSN. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Diketuai pengarah bahagian, seramai 42 pegawai dan anggota dari Bahagian Pembangunan Sukan serta Sekretariat NRDP dan NHDP telah menyertai retreat yang telah diadakan di Akademik Mokhtar Dahari, Gambang, Pahang. Retreat 3 hari bermula 13 hingga 15 Januari lalu adalah bertujuan menetapkan hala tuju perancangan takwim bahagian bagi tahun 2022. Retreat ini juga adalah sebahagian pemantapan dan semangat pasukan Bahagian Pembangunan Sukan. Ketua Seusaha Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Jana Sentiran Muniayan telah mengadakan lawatan rasmi ke Majlis Sukan Negara pada 18 Januari yang lalu. Dalam lawatan tersebut, beliau telah diberikan taklimat peranan dan tanggungjawab Majlis Sukan Negara oleh Ketua Pengarah, Datuk Ahmad Sapawi Ismail, serta dibawa melawat kemudahan sukan sekitar MSN. Konfederasi Hoki Malaysia menerusi jawatankuasa pembangunan KHM, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah menganjurkan bengkel pemantapan program pembangunan hoki negara di Dewan Bankuet MSN. Bengkel yang diadakan selama 3 hari itu telah dipengerusikan oleh Pengarah Teknikal Program Pembangunan Hoki Negara, Paul Rewington, dengan penglibatan 106 peserta terdiri daripada Wakil Jabatan Pendidikan Negeri, Persatuan Hoki Negeri serta jurulatih separuh masa. Antara intipati yang dibincangkan dalam bengkel tersebut termasuklah perancangan pembangunan hoki di seluruh negara dan kalender kejohanan akar umbi. Arwin Idami Salihuddin muncul atlet wanita pertama layak beraksi di Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022. Arwin akan ditemani rakan sepasukan Jeffrey Webb di mana kedua-dua atlet akan beraksi dalam acara ski alpine. Arwin, 17 tahun, muncul atlet termuda negara beraksi di Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022 yang akan membuka tirai pada 4 Februari depan. Arwin kini berlatih di Croatia dan akan beraksi dalam acara slalom dan juga giant slalom wanita. Mengiringi Arwin, Jeffrey Webb yang bakal membuat penampilan kedua selepas edisi 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Beliau yang kini di Amerika Syarikat dalam fasa akhir persiapan akan bertanding dalam acara kegemarannya iaitu slalom lelaki. Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Norza Zakaria menyerahkan jalur gemilang kepada Chef Dimission Kesukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022 Moira Tan pada majlis yang berlangsung di ibu kota. Tan Sri Norza berharap Malaysia akan disertai lebih ramai atlet pada edisi akan datang di Itali. This is our second Winter Games, our participation, and we wish to have more participation in the next Winter Game. It is still exposure and experience. We are not putting a very high expectation. The fact that they represent us in the Winter Games is already a milestone and achievement, and it will inspire a lot of other athletes to follow suit. Let's take it as our involvement is at the infancy, and maybe later we can look in a more comprehensive way in terms of really have a formidable and sizable contingent to the Winter Games. Malaysia, sebuah negara tanpa salji, mencipta sejarah dengan penampilan pertama di Sukan Olimpik Musim Sejuk 3 tahun lalu menerusi Julian Yee dan Jeffrey Webb. Pencarian bakat hoki negara terus diperkasa menerusi rangkuman pelan perancangan rapi Konfederasi Hoki Malaysia dengan kerjasama Majlis Sukan Negara serta Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tujuan mencari bakat-bakat terbaik hoki negara. Bengkel yang diadakan selama 3 hari ini antara lain menetapkan hala tuju dan merangka pelan pembangunan hoki wanita bagi tujuan pencarian bakat dan melahirkan lebih ramai pemain hoki wanita negara. This is a good program, NHDP, because it gives us a chance to conduct our coaching courses or also our training in a systematically way. We are able to, under Paul and also NHDP, we are able to conduct it systematically. We have a syllabus and we try to follow the syllabus.
Menurut pengarah teknikal NHDP, Paul Revington, melalui bengkel ini, program-program jangka masa panjang akan terus diperkasakan dalam usaha menampilkan bakat-bakat baharu yang bakal menggantikan jago-jago hoki sedia ada. Long-term goal obviously is to grow hockey and grow numbers. From a pyramid point of view, we've got the base needs to grow, and if the pyramid works correctly and heads towards the national teams and national hockey centres, the aim is to get as many players to the top of the pyramid. Pencarian bakat akar umbi juga akan diperluaskan ke negeri-negeri. In total, there are 93 plus centres across Malaysia. Every state should have grassroots centres, district hockey centres, state hockey centres. We are in the process of growing the Wanita centres as well, and it is really it's a big development program, and one that if coaches are invested in, like we're trying to do at the moment with this workshop, we will be in a position to continue to grow Malaysian hockey. Menurut Revington lagi, tahun 2022 akan menjadi tahun yang paling sibuk buat NHDP kerana banyak siri karnival dan kejohanan akar umbi bakal dilangsungkan dan pastinya akan memenuhi takwim sukan tanah air. It will run similar to the football development program, where the aim is to increase the number of carnivals and competitions for the different age groups in the NHDP program. Hopefully continue to increase if we improve our numbers. Funding will stay consistent or improve, and that will allow us to continue to have carnivals and competitions. Lima Aziz Kota minggu ini bersama saya Jurulatih Kebangsaan Olahraga Main Syahar. Nak ikut sukan ni pertama sekali kena ada minat yang dalam. Okey, minat mendalam lah. Pasti kena ada minat dalam. Laporan itu mengakhiri edisi Buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari kita sama-sama saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi yang akan datang.